Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi untuk kita dapat mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita dapat beramal dengannya, menerima semua amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sedang membicarakan tajuk yang baru berkenaan dengan keutamaan ilmu batin, iaitu ilmu yang berkaitan dengan hati kita. Jadi kita sambung pada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Adapun ilmu tentang janji-janji Allah yang muluk-muluk dan ancaman-ancamannya yang berat dan pedih, maka harus diambil berat juga, kerana padanya tersimpul perkara-perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan dari keutamaannya, di samping perkara-perkara yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah dan kelakuan-kelakuan yang ditegahnya. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad adalah apabila dan juga tanggungjawab bagi orang yang mengajar itu untuk mengambil berat perkara-perkara yang perkara-perkara yang berkaitan dengan janji-janji Allah yang baik-baik dan juga ancaman-ancamannya yang berat. Maknanya apa? Sebagai seorang pendakwa, dia nak kena beritahu juga. Beritahu apa? Beritahu fadilat sesuatu ibadat yang telah Allah wajibkan, fadilat sesuatu ibadat yang memang disunatkan. Kenapa kata Imam Al-Haddad? Kerana padanya tersimpul perkara-perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan dari keutamaannya. Jadi dekat dalam apa yang boleh kita faham dekat sini adalah Al-Imam Al-Haddad menggalakkan bagi para pendai apabila membicarakan berkenaan dengan contohkan tentang membaca tentang sembahyang, tentang puasa, tentang zakat dan sebagainya, untuk disertakan juga fadilat yang berkaitan dengan ibadat wajib yang kita lakukan. Kenapa? Kerana supaya ianya sebagai pendorong untuk orang itu istiqamah melakukan ibadat tersebut ataupun ibadat wajib tersebut. Kita dah kata kita ni kalau beramal memang kerana Allah, jangan kisahkan pahala. Pahala Allah tak kasih tu belakang kira, yang penting kita buat pasal ini perintah Allah. Betul. Apa yang ungkapan percakapan tersebut memang betul, tak ada salah langsung. Cuma kita kena ingat,
Kadang-kadang perkara berkenaan dengan kelebihan ini sangat diperlukan, terutama orang yang baru kembali kepada pangkal jalan. Dia contoh baru berubah, baru hijrah daripada keadaannya yang tidak baik sebelumnya, pergi kepada keadaan yang baik. Kalau kita asyik neraka, dia akan merasakan bahawa macam, boring lah. Boring. Tapi kalau kita letakkan, sesungguhnya orang yang datang semayang ni, dia akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Mukanya itu akan bercahaya pada hari kiamat. Dia itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Dia bila rasa dengan gini, terdorong untuk dia melakukan terus. Jadi jangan orang yang ada niat macam gitu, orang yang baru ada hijrah, orang baru hijrah pergi pada pangkal jalan, kita pula pergi atas. Buat apa awak nak semayang pasal nak murah rezeki? Semayang kerana Allah. Subhanallah. Kalau kita nak cakap tu pada orang yang memang sudah lama dalam perjalanan ibadat, itu memang patut, memang wajar. Tapi kalau orang yang sedang berjinak-jinak, maka tak apa, it's okay, as long as yang penting dia dapat melakukan ibadat tersebut. Yang penting dia dapat melakukan perkara wajib tersebut. Jadi kalau gara-gara kita, dia sampai meninggalkan ibadat, kita nak salahkan siapa? Subhanallah. Salahkan ahli ibadat yang pergi kacau orang yang sedang nak ibadat. Dia nak ibadat kerana nak pahala dia ke? Dia nak ibadat pasal nak murah rezeki dia ke? Dia nak ibadat pasal ini ke, pasal itu ke? Terserah dia. Bukan urusan kita nak bagi hukum dia. Bukan urusan kita. Jadi kalau kita merasakan bahawa kita ini, dia buat tu salah, pasal dia buat kerana Allah, kita kena tengok keadaan orang yang kita nak cakap tu. Kalau kita ni memang, contohlah, mohon maaf, kalau kita ni memang orang yang memimpin ahli keluarga kita, lama kita memimpin ahli keluarga kita, tahu bahawa ahli keluarga kita ini memang sudah kebiasaan, sudah biasa melakukan perkara yang diwajibkan, diperintahkan, baru kita nasihatkan kalau boleh kita ikhlaskan ibadat kita kerana Allah. Kan ibadat itu, orang-orang yang melakukan ibadat kan ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang beriman, golongan yang beramal kerana takutkan neraka. Andai kata kalau tak ada neraka, dia tak nak beramal. Yang kemudian golongan yang beramal kerana nak mengharapkan balasan. Kalau tak ada balasan, dia tak nak beramal. Maknanya apa? Dia tak cukup dorongan lah. Kalau dia tak tahu yang bahawanya semayang duha itu memurahkan rezekinya, boleh memberkatkan rezekinya, maka dia tak semayang duha. Ada orang memang jalan seperti itu. Ini dinamakan orang yang beramal seperti orang yang berniaga. Pergi buat, mesti nak harapkan balasan. Mesti nak ada untung lah pasal kita. Mesti nak ada untung. Yang puncaknya, orang yang beramal kerana Allah. Dia beramal bukan pasal syurga, dia beramal bukan pasal neraka, dia beramal pasal Allah perintahkan. Tak kisahlah ada ganjaran atau tak ada ganjaran, pahala tak ada pahala. Kalau andai kata kerana dia beramal yang sungguh-sungguh itu, Allah masukkan dia ke dalam neraka, tak apalah. Pasal dia tahu dia nak buat tanggungjawab dia sebagai seorang hamba. Jadi yang nombor 1 ni, jangan kita pergi apply pada orang yang baru kembali ke pangkal jalan. Jadi rosak agama. Dia baru nak panggil jalan, kita pergi takut-takutkan dia. Awak ni mana boleh beramal ni pasal ni? Sedangkan ini kan, kita kan kena beriman, kita beramal kerana Allah. Surah Al-Ikhlas tu kan ada tu. Subhanallah. Dia pakai ayat ni lah, dia pakai ayat ni lah. Ayatnya tu betul. Penggunaannya tu tak kena pada tempatnya. Subhanallah. Jadi Al-Imam Ahmad mengatakan, supaya apa dia? Supaya dan juga untuk mencari kelebihan dan keutamaannya. Subhanallah. Jadi dia pun tahu fadilatnya. Semayang ni boleh mendatangkan kesihatan kepada tubuh badan. Dia pula ni memang orang yang selalu sakit-sakit, maka dia nak selalu beramal semayang. Pasal apa? Dia nak kesihatan. Tak apalah. Tak apa. Tak jadi masalah besar pun. Bukannya semayang jadi tak sah. Pahala apa yang didapatkan itu antara urusan dia dengan Allah. Bukan kita yang nak pergi tentukan pahala dia berapa. Kita ni bukan Tuhan. Ikhlaskan kita punya amalan dulu. Jangan nak pergi kepo orang punya amalan. Subhanallah. Baik. Kemudian, mohon maaflah, perkara ni, benda ni selalu terjadi bagi orang-orang yang sudah lama dalam lain agama. Maaf katalah, mohon maaf banyak-banyak.
Dia rasa dia sudah lama dalam keadaan agama, selalu dah pergi masjid, selalu pakai songkok haji, selalu pakai songkok putih, selalu pakai kain dan sebagainya. Bila nampak orang lain yang beramal kerana mengharapkan pahala lain, maka dia mulai menjadi orang yang pertama memusuhi dia. Awak ni salah, mana boleh awak ibadat macam gitu? Kita ibadat kerana Allah. Ni budak kalau boleh ketuk kepala ni Pak Haji, sudah binjul dah. Agak-agak, bukan tak boleh cakap, boleh, tapi tengok siapa yang kita nak cakap tu. Baik. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, di samping perkara-perkara yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah dan kelakuan-kelakuan yang ditegahnya, sama juga. Baik. Jadi bukan sekadar dia mengingatkan, memberikan, membayangkan ganjaran-ganjaran, tapi dia juga nak kena masukkan juga ancaman-ancaman orang yang melakukan maksiat atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman orang yang mengumpat, orang yang menghina orang lain, orang yang minum arak, orang yang berzina, orang yang menzalimi orang yang memukul orang dan sebagainya. Bukan nak dengar yang positif je, yang tak baik pun nak kena dengar juga. Subhanallah. Baik. Sambung kata Imam Al-Haddad, adalah tidak manis jika seorang alim berbicara tentang hukum-hukum yang wajib, tentang keutamaan setengah-setengah kebajikan atau sesuatu larangan Allah Ta'ala, kemudian apabila dituntut daripadanya untuk menyebut beberapa dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW untuk menguatkan perkaranya, ia tidak mampu membawa satu dalil pun. Padahal kaum mukminin akan berlapang dada apabila mendengar firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dalil-dalil itu akan puas hatinya dan merecup semangatnya. Subhanallah. Imam Adam mengatakan, kalau dalam kitab ni ditulis adalah tidak manis. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kitab Nasihat Diniyah, dia punya teks bahasa Arab asalnya mengatakan adalah tidak baik. Ataupun tidaklah bagus jika mana seorang alim itu, apabila dia atau orang yang mengajar itu, orang yang berkongsi itu, kita nak berkongsi kepada masyarakat, sama ada kita nak sekadar post kat Facebook ke Instagram ke, ataupun kita nak pergi kongsi dengan kawan-kawan kita, nak bilang fadilatnya itu, fadilat ini, tapi bila tanya tentang dalil, dia tak tahu. Kemudian apabila dituntut daripadanya untuk menyebut beberapa dalil dari Al-Quran atau hadis untuk menguatkan perkaranya, ia tidak mampu membawa satu dalil pun. Sama ada memang dia tak tahu dalilnya, ataupun dia tidak mahu, ataupun dia tidak memaksa dirinya atau menguatkan dirinya, mendorong dirinya untuk mencari dalilnya. Totally tak tahu, main dengar je orang cakap, tak tahu dengar itu, dengar ini, buka Facebook, dengar YouTube, tengok Instagram semua, tak tahu jadi ustaz. Mohon maaf banyak-banyak. Ni bukan ustaz maknanya ustaz literally je ustaz, tak. Tapi jadi orang ahli agamawan. Sebenarnya kita buat ni salah tau. Nabi tak buat ni semua. Tengok Tapi bila sudah datangkan dalil tak boleh buat, dia tak boleh datangkan dalil. Dalil Nabi tak, kita tak sesungguhnya melamakan sujud atau melamakan rukun yang tertentu daripada rukun yang lain, hukumnya adalah haram, tak boleh. Cakap macam itu. Baik. Bila datangkan dalil, dalilnya mana? Mana dalil yang kata Nabi kata tu haram? Benda tu dosa. Tak boleh datangkan dalil. Bila kita tak boleh datangkan dalil, bila kita sudah mengucapkan, menunjukkan atau memberitahu hukum yang satu-satu hukum, dan kita tak boleh datangkan dalil, sama ada memang tak ada dalilnya tu langsung, atau kita yang tak tahu, maka itu dah dikira sebagai bid'ah. Kita nak cakap ini bid'ah, kita nak cakap ini haram, make sure dalilnya mesti ada. Dalil bid'ah, dalil haram tu selalunya berupa larangan. Jangan kamu melamakan rukun. Kalau ada. Masalah ada tak ada. Berlandaskan hadis yang lain. Subhanallah. Jadi kalau kita tak tahu, kita pergi cakap tentang kebaikan-kebaikan atau fadilat-fadilat sesuatu amalan tanpa kita mengetahui dalilnya, maka itu adalah perkara yang tidak patut.
Kerana apa? Bila kita memberitahu orang tentang fadilat, kita nak berdakwah kepada dia. Nak mengajak dia, nak memastikan bahawa dia itu akan istiqamah dalam perjalanan hidup dia. Melakukan perkara-perkara yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi kalau sekadar memberitahu fadilat saja, orang mungkin tidak akan percaya 100%. Mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang ni mana punya je. Salah. Baru 5 tahun lalu aku nampak dia sedang dengan aku juga, sama-sama main gitar bawah blok. Hari ni dia nak cakap pula pasal fadilat-fadilat ni semua. Itulah inilah. Tak jadi masalah lah kalau 5 tahun ke 10 tahun lalu ke. Tapi kalau kita boleh provide dengan dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, ataupun perkataan ulama'-ulama' yang mu'tabar. Bukan ulama'-ulama' yang tak dengar nama dia, atau ulama'-ulama' yang tak mu'tabar, kita yang pergi mu'tabarkan. Subhanallah, tak boleh cakap lah. Kan? Jadi, kita pula tak tahu dalilnya. Maka itulah perkara yang tidak patut. Pasal apa? Bila orang dah dengar dalil, orang akan rasa more firm. Oh betul lah, ini Nabi dah kata, ini Allah dah kata ni, jadi aku kena buat. Itu kata Imam Haddad. Padahal kaum mukminin akan berlapang dada apabila mendengar firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya. Jadi kalau dah dengar ni ayat ni kat sini, kata Nabi ni kat sini, maka orang dah akan percaya. Tapi kalau kita tak bilang, kita cuma cakap saja, jadi mungkin perkara itu tak mendorong habis. Not enough lah. Bahasa kita not enough. Perlukan effort, more effort lagi. Subhanallah. Baik, sambung kata Imam Al-Haddad. Renungkanlah kata-kata ini dan perlihatkanlah faedahnya. Kemudian asakkanlah dada-dada kamu dari ketiga-tiga ilmu ini sekadar yang perlu. Imam Al-Haddad mengatakan, suruh kita betul-betul renungkan apa yang telah diucapkan sebelum ini. Kemudian untuk mempelajari tiga-tiga ilmu ini sekadar yang perlu. Apa ilmu yang sekadar perlu? First, ilmu mengenai hukum lahir dari bahagian ibadat dan muamalat. Ibadat dan muamalat. Ibadat itu memang jelas. Ilmu itu benda yang perlu. Ibadat tu memang jelas. Bila kata ibadat, bermakna the main sekali adalah solat. Bila kata solat dan semua yang berkaitan dengan solat. Daripada bersucinya. Bersuci guna apa? Guna air. Apa hukum air? Air yang najis, air yang tidak najis. Air yang mustakmal, air yang bukan mustakmal. Air musyammas, air itu, air ini. Bukan belajar air ini, air PUB, air kok, air sasi. Bukan. Hukum air tersebut. Apa yang air dia boleh digunakan tapi makruh untuk gunakan. Apa hukum air yang bercampur dengan air mawar. Apa hukum air yang bercampur dengan air Milo. Ni nak kena belajar. Ni bab air ni, basic. Dah bab air, pergi bab istinja, bab najis, bab tayammum, bab mandi, bab haid, istihadah, nifas. Baru pergi bab sembahyang. Syarat-syarat sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, sunat-sunat sembahyang, dan seterusnya. Ini perkara wajib belajar. Fardu ain. Kita dah lalu bab ni. Baik. Dan perkara muamalat. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Muamalat termasuk jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang, bab jaminan, dan seterusnya, bab wakaf. Ini semua masuk dalam muamalat. Dia nak kena belajar kalau dia itu memang orang yang ada hubungannya dengan bisnes. Memang dia kerja ataupun dia punya mata pencarian itu dengan berjual beli, maka dia nak kena belajar bab ni. Subhanallah. Yang kedua, ilmu mengenai perkara-perkara batin dan akhlak-akhlak dan sifat dari akhlak-akhlak dan sifat-sifat hati. Ini nak kena belajar. Bila kata tentang akhlak, perkara-perkara batin dari akhlak dan sifat-sifat hati,
Kita nak kena belajar bagaimana sifat tawaduk itu, bagaimana ikhlas itu, bagaimana menjaga diri daripada maksiat-maksiat hati, ancaman-ancamannya, dan ganjaran orang yang menjaga ataupun mengamalkan ilmu-ilmu batin atau ilmu untuk menjaga, membersihkan hati. Kita nak kena belajar, subhanallah. Pasal apa? Hati tu punca. Bila kita menjaga hati kita, kita dapat menjaga diri kita daripada melakukan maksiat. Dapat mendorong diri kita senang untuk melakukan ketaatan. Subhanallah. Baik. Dan akhir sekali, ilmu mengenai janji-janji Allah dan ancamannya. Yang saya masukkan ialah perihal firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah SAW mengenai kelebihan taat, janji baik dan ancaman siksa terhadap perilaku yang jahat. Jadi Al-Imam Ahmad mengatakan, ini tiga ilmu ni wajib untuk kita belajar. Terutama bagi orang yang berdakwah. Dia nak kena belajar tentang firman Allah dan sabda Nabi yang memberitahu kelebihan taat, janji-janji baik, bermakna janji Allah kepada orang yang melakukan ketaatan, fadilat dia apa, pahala dia apa dan sebagainya, dan ancaman siksa terhadap perilaku yang jahat. Baik, perkara ini tiga, dia tidak akan boleh terjadi melainkan kalau dia sudah mengenali ataupun berada dalam akidah yang benar. Jadi sebenarnya kena combine dengan mempelajari ilmu tauhid. Akidah, sifat 20 tu bagaimana? Apa yang mustahil bagi Allah itu macam mana? Yang paling minimum itu rukun ataupun rukun iman. Yang berapa? Ada 6. One by one belajar. Tentang Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, adalah amat elok dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyebarkan ilmunya dengan seluas mungkin, serta mengajar dan menerangkannya kepada sekalian kaum muslimin. Yang kumaksudkan ialah ilmu-ilmu berguna umumnya bagi setiap orang Islam. Al-Imam Haddad mengatakan adalah amat elok dan amat perlu, amat berguna, amat baik dan amat perlu. Perlu apa? Bagi orang yang mengetahui. Maknanya apa? Orang yang dia ada ilmu. Kita tak lama lagi kita akan masuk Hari Raya Haji. Apa sunat-sunat yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha? Pertama, apa sunat-sunat, perkara-perkara, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat korban ataupun udhiyah. Kita nak kena ambil tahu. Kita nak kena kalau kita tahu hukumnya, kita kena sebarkan, kongsikan. Tak semestinya kongsi tu nak kena pergi masjid, pergi dengan Tuan Imam. Oh Tuan Imam, saya nak bercakap malam ni tentang korban, boleh tak? Tak semestinya nak kena buat macam itu. Sekarang, zaman sekarang ni, zaman yang sangat mudah. Dengan handphone, kita buka Facebook, kita boleh share. Boleh kita type apa yang kita nak. Subhanallah. Jadi kita ambil kesempatan tu, jalankan dakwah. Sesungguhnya korban ini macam gini. Ada hukumnya, waktunya bila boleh disembelih, sampai hari apa, sampai waktu apa. Apa yang disunatkan bagi orang yang melakukan ibadat korban. Binatang apa yang boleh disembelih, yang sah untuk dijadikan sebagai korban. Apa yang tak boleh. Ustaz, tempat saya tak ada duit nak beli kambing. Ustaz, saya cuma ada duit nak beli ayam. Boleh tak saya sembelih ayam je? Macam mana hukum dia? Jadi kalau ada orang yang mengetahui, hendaklah sangat perlu untuk dia kongsikan. Itu kata Imam Al-Haddad. Bagi orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyebarkan ilmunya dengan seluas mungkin. Pasal apa? Bila dia sibuk menyebarkan, subhanallah, bermakna ramai orang yang akan insya-Allah mengambil manfaat. Orang dapat dia punya benefit. Oh, daripada tak tahu, pergi kepada tahu. Oh, rupanya korban itu afdal diberikan dagingnya dalam mentah. Dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan masak. Baru tahu. Oh, pasal apa? Gara-gara
Kerana apa? Usaha kita pergi menyebarkan perkara yang berkaitan dengan korban tersebut. Subhanallah. Serta mengajar dan menerangkannya kepada kaum muslimin. Jadi mengajar, kalau ada kemampuan, ada kelapangan waktu, ada merasakan bahawa diri itu merasakan boleh untuk dia approach people, gather people around untuk menyebarkan ilmu, maka itu sangat dituntut. Sambung kata Imam Al-Haddad, yang last tu the most important. Apa kata Imam Al-Haddad? Yang ku maksudkan ialah ilmu-ilmu berguna umumnya bagi setiap orang Islam. Ini yang selalu, mohon maaf banyak-banyak, ramai orang yang terpedaya dengan ilmunya sendiri. Tak salah kalau dia dah bergiat nak mengajar ilmu bahasa Arab, nak mengajar ilmu akidah, nak mengajar ilmu fiqh, nak mengajar ilmu tasawuf, terserah. Tapi kalau Imam Haddad make sure ilmu itu berguna secara umum kepada semua orang Islam. Siapa daripada peringkat mana pun kalau dengar ini ilmu, boleh ambil benefit, dapat manfaat. Kita nak sebarkan berkenaan dengan perkara-perkara, contoh apa yang dalam kitab Bidayatul Hidayah. Daripada awal bangun tidur sampai tidur balik. Sampai sekarang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu saja pegang, insya-Allah cukup. Apa buat tasawuf, insya-Allah cukup. Itu satu perkara yang berguna. Yang kedua, berkaitan dengan amalan zahir kita. Kalau tadi tasawuf, kitab Bidayatul Hidayah itu amalan batin kita. Amalan zahir kita, iaitu yang berkaitan dengan hukum fikir. Bab airnya, bab sembahyangnya, bab puasanya, bab zakatnya dan seterusnya. Kemudian nak datang bab korban, nak datang sampai nak dekat musim raya haji, kita pun membicarakan bab berkenaan dengan Idul Adha. Bagus, sebarkan. Yang ketiga, ilmu yang berguna adalah ilmu berkenaan dengan akidah. Terutama kalau kita kat tempat di mana tempat tersebut ada ancaman akidah boleh menyeleweng, na'udzubillah. Banyak sangat gangguan, banyak sangat orang-orang yang cuba untuk mengganggu iman kita. Maka wajib untuk kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akidah. Berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Yang penting kata Imam Al-Haddad, ilmu itu berguna secara umum untuk orang Muslim. Kalau dia bergiat nak sebarkan bahasa Arab, kenapa nak bergiat menyebarkan bahasa Arab? Oh, pasal dia adalah bahasanya Nabi SAW. Bahasanya ahli syurga dan sebagainya. Subhanallah. Baik. Maka melihat kepada keadaan. Subhanallah. Bukan semua kita main bedah semua kena belajar bahasa Arab. Tidak. Baik. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi membicarakan tentang tajuk yang baru. Apa yang harus dibicarakan atau apa yang harus diajarkan kepada orang-orang awam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.